Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata awal bismillah, pembuka bicara. Para pensyarah, para pelajar dan sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Dalam video kali ini, kami akan berkongsikan kepada anda satu video pembelajaran dan pengajaran tentang prosa moden yang bertajuk tema dan persoalan dalam cerpen di sebalik sirat makna. Oleh itu, ayuh sama-sama kita saksikan. Cerpen di sebalik sirat makna ini bertemakan pendidikan. Pendidikan ditafsirkan sebagai proses mendidik individu atau mempelajari sesuatu secara formal, non-formal dan informal. Cikgu Nazkir amat prihatin akan pelajaran Tinggang sehingga sanggup memberikan peluang kedua kepada Tinggang yang bermasalah disiplin kerana Tinggang tidak berasal dari keluarga yang senang. Persoalan yang terkandung dalam cerpen di sebalik sirat makna ini ialah pertama, persoalan prihatin akan nasib yang menimpa orang lain. Prihatin bermaksud mengambil berat atau perhatian terhadap sesuatu perkara. Sebagai contohnya, Cikgu Nazkir tetap memberi peluang kepada Tinggang untuk kembali walaupun bermasalah disiplin kerana bimbang akan masa depan Tinggang. Persoalan yang kedua ialah persoalan sikap tanggungjawab seorang guru. Tanggungjawab merupakan kewajiban yang dipikul oleh seseorang seperti yang telah diamanahkan kepada dirinya. Melalui cerpen di sebalik sirat makna, sikap tanggungjawab seorang guru ini dibuktikan apabila Cikgu Nazkir mengkaji latar belakang Tinggang sebelum membuat sebarang keputusan untuk mengambil semula Tinggang ke asrama. Persoalan yang terdapat di dalam cerpen di sebalik sirat makna yang ketiga adalah persoalan menghargai jasa guru. Sebagai contoh, Cikgu Nazkir tidak pernah menyimpan dendam terhadap Cikgu Ibau. Malah, beliau menganggap hukuman yang diterimanya adalah sebagai sebuah perangsang untuk berjaya dalam hidup. Hal ini dapat dilihat apabila Cikgu Nazkir berjaya mendapat jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Persoalan yang keempat adalah persoalan sikap yang gigih. Sebagai contoh, Cikgu Nazkir tetap gigih dalam mencapai impiannya sehingga mendapat jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid walaupun beliau merupakan pelajar bermasalah semasa diajar oleh Cikgu Ibau. Yang kelima adalah persoalan sabar dalam menghadapi masalah. Sebagai contoh, Cikgu Nazkir tetap sabar apabila Cikgu Ibau tidak bersetuju dengan tindakannya mengambil kembali pelajar bernama Tinggang untuk masuk ke asrama. Cikgu Nazkir tetap tenang dan sabar sambil menjelaskan tindakan yang diambilnya kepada Cikgu Ibau yang tidak bersetuju pelajar tersebut diterima masuk ke asrama semula. Persoalan yang keenam. Persoalan keenam merupakan persoalan tentang sikap berpendirian teguh. Dalam persoalan ini, contoh yang diberikan adalah Cikgu Nazkir tetap bertegas dengan keputusannya yang menerima semula Tinggang walaupun tidak mendapat persetujuan Cikgu Ibau, di mana pada ketika itu Cikgu Ibau merupakan ketua warden. Hal ini kerana Cikgu Nazkir lebih mementingkan masa depan muridnya iaitu Tinggang. Seterusnya adalah persoalan yang ketujuh. Persoalan ketujuh merupakan persoalan tentang prasangka buruk terhadap orang lain. Di dalam persoalan ketujuh ini, contoh yang diberikan adalah Cikgu Ibau berprasangka buruk bahawa Cikgu Nazkir iaitu bekas muridnya datang semula ke sekolah yang sama dengannya adalah untuk membalas dendam ke atas hukuman yang diberikannya sewaktu dahulu,
iaitu kerana sewaktu dahulu Cikgu Nazkir merupakan seorang murid yang nakal. Yang terakhir adalah persoalan bersikap positif. Dalam persoalan ini, contoh yang diberikan adalah Cikgu Nazkir tidak pernah berdendam dengan segala hukuman yang dikenakan ke atasnya oleh Cikgu Ibau semasa dia masih lagi bergelar pelajar. Bahkan, Cikgu Nazkir mengambil ianya sebagai perangsang untuk berjaya. Sebagai contoh dalam persoalan ini adalah pada akhir novel, iaitu Cikgu Nazkir telah berterima kasih kepada Cikgu Ibau kerana telah mendidiknya. Menarik tak video itu tadi? Saya harap anda semua dapat mengambil manfaat dan pelajaran daripada video itu, serta jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain. Sebelum saya mengakhiri video ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.